nama saya Dini. Nama penuh saya Nurdini Uzma dan saya berumur 17 tahun dan saya berasal daripada Melaka. Dini, Yep. sudah berapa lama awak dalam bidang lumba motosikal ini? Ini macam mana boleh minat pada mulanya sampai masuk ke Kaprik? Sebelum ni dekat One Minute Race MVX Challenge Yamaha. Mulaan saya terlibat dalam pemotoran ni ada melalui adik saya. Sebab adik saya dulu main pocket bike. So saya dulu macam payung girl lah, itulah, assistant lah. Lepas tu mula-mula saya macam tak minat sangat, saya rasa macam takut lah sebab macam membahayakan kalau main motor ni. Tapi makin lama saya makin minat sebab nak rasa apa yang diorang rasa bila nak race, bila ada qualifying kan. Itu pasal ayah saya bagi saya try tapi dia tak bagi saya race. Sebab dia macam, sebab time tu saya seorang je anak perempuan. So macam dia kata tak boleh, you perempuan je tak boleh race. Lepas tu ada masa tu 2020 ada select Honda. Saya pergi, kawan saya ajak, saya pinjam semua kelengkapan racing suit daripada dia. Time tu mak saya kata boleh main ni, kita try lah select lain. Lepas tu rezeki saya dapat panggilan daripada Yamaha. Saya macam mana diorang nampak saya time tu dekat Honda. Diorang kata you ni boleh main, cuba masuk select untuk yang akan datang ni. So saya pergi dan saya select dan rezeki saya pada hari itu sampai kala hari ini saya jadi rider. Okay, masa you select tu, awak select untuk kategori apa? Masa saya select tu kategori MVX Challenge. So, berapa tahun awak race di MVX Challenge? 2 tahun. 2 tahun? Okey. Macam you kata, tadi mula daripada adik. Betul. Dia yang main motor pocket bike. Lepas tu awak assistant. Lata awak pula jadi racer. Apa terjadi pada adik? Sekarang sekarang adik pun masih main juga dan dia sekarang dalam kategori One Minute Race juga, tapi Yamaha apa? Tak ingat, Super Series. Yamaha Super Series. So 2 tahun dalam MVX Challenge. Apa perasaan pada tahun pertama awak? Tahun pertama agak mencabar juga sebab time tu semua lelaki dan hanya ada 2 perempuan termasuk saya. Dan mental kena kuat jugalah. Masa first race agak mencabar juga sebab first time dan tak ada pengalaman langsung tentang dalam bidang pemotoran ni lah. Dan bila dah 5 round, 6 round tu dah start okey lah. And then tahun kedua baru start naik improvement lah. So dalam tahun pertama, apa cabaran yang paling awak rasa paling suka dalam MVX race tu? Nak kena serasi dengan motor. Sebab MVX ni satu berat dan tak ada gearing. So time tu saya pun kecil. Saya masa starting pun jengkek kanan kiri. Time tu agak mencabar jugalah, kita yang kecil kena bawa motor besar. Itu cabaran paling pertama juga. So dari cabaran tu ada tak, you ada buat macam physical training ke apa ke untuk kuatkan badan awak supaya kamu boleh mengendalikan motor seberat MVX tu? Sebenarnya kita tahu MVX tu berat tu. Berat. Lagi berat pada motor ini. Betul. Lagi berat. So macam mana awak atasi masalah untuk handling motor tu? Saya tetap juga training pakai motor gearing. Tapi masa awal saya main MVX, saya training pakai motor Avantis. Tapi berat dia lebih kurang, cuma dia ringan sikit lah. Cuma saya macam tiap kali training tu ikut position untuk skuter. Sebab position dekat atas motor gearing dengan skuter tak sama. So training and then ibu kata dah stop dekat skuter, bawa pula gearing supaya kita, bila kita bawa yang lebih laju, kita akan lebih senang nak bawa yang kurang sikit daripada lajuan yang kita selalu bawa. Kamu 2 tahun di MVX Challenge. Tahun pertama dengan tahun kedua, apa perasaan awak? Apa bandingan antara dua tu? Tahun pertama saya tak ada apa-apa target dan hanya untuk belajar. Tapi tahun kedua memang saya dah ada target. Dan tahun kedua tu adalah improvement yang sangat-sangat tinggi lah, yang jauh lebih beza daripada result tahun sebelum tu. Macam tahun pertama saya duduk petak 20, tak adanya top 15. Tapi tahun kedua saya duduk top 5, saya duduk top 10. Macam tu lah. Tahun kedua, apa the best result finishing you pernah dapat dalam MVX Challenge ni? Tahun kedua saya di round kedua Sepang Utara saya dapat nombor 3. Nombor 3 podium? Podium. Sangat bagus tu. Tahun kedua
Yup. Okey. So selepas podium tu mana apa lagi result yang kamu memuaskan hati awak? Dari segi riding, kelajuan, sebab sebelum ni saya suka braking, suka brake awal. Tahun kedua tu memang banyak improvement sangat-sangat. Itu akan belajar late braking lah. Lambatkan juga. Okey. Tahun ni kamu naik satu step lagi dengan mencabar di Gira, kelas Gira dengan team racing. Yup. Okey, macam mana kontrak ini boleh terjadi? Saya mula-mula Pink Racing invite saya masa awal tahun tu, diorang dah nampak saya punya improvement dekat dalam MVX, and then diorang kata try lah motor gearing pula kan. Sebab saya dah 2 tahun pengalaman dalam MVX, dan tahun kedua saya dah improve banyak, and then saya pun kata okey lah. Sebab teringin juga nak race motor gearing. Asyik training je, kadang-kadang kita nak juga merasa benda baru kan, belajar baru kan. And then agak mencabar juga sebab kita kategori baru, fighter baru, cara riding pun baru. Hey, dari MBX, motor automatic scooter, berat tu pula. Lepas tu sekarang masuk ke motor gearing yang ringan. Apa cabaran dan perbezaan antara dua motor ni dari MBX? Kali ni kamu jam ke Magenda. Kalau perbezaan MVX berat dan braking. Kalau untuk motor gearing pula, kepada gearing jugalah dengan braking. Tapi dia tak seberat motor MVX lah. Senang juga untuk dikawal daripada MVX. Tapi kali ni kamu kena fokus banyak untuk tukar gear. Betul. Selain daripada fokus ke braking saja, macam di MVX kau fokus ke braking saja. Betul. Semua automatik. Bagi ni ada cabaran sukar tak untuk kena fokus ke gear, kena memahami apa gearing patut awak masuk, macam mana perasaannya? Perasaan agak gementar jugalah. Sebab jarang kita race dalam motor kategori gearing. So agak mencabar juga, tapi saya akan cuba untuk belajar lebih cepat lah. Alright. So hari ni adalah round pertama. Yep. Apa result semalam kamu qualify untuk grid hari ni? Grid untuk hari ni saya di petak 17. Daripada berapa orang? Daripada 24 tu 23 rider. Wah, bagus tu. Macam mana dengan perasaan grid kali pertama dan grid di 17? Apa perasaan, apa pendapat anda? Saya akan cuba target untuk top 15 untuk cuba collect point untuk tim. Tak nak kecewakan tim dan tak nak kecewakan mekanik. Motor pun dah okey sangat-sangat, dan saya akan cuba sedaya upaya lah untuk hari ni. Inilah kategori tahun sebelumnya. Tahun sebelum ni. Jadi apa perasaan awak tengok sekarang? Kamu itu adalah kategori sebelum ni kamu ada di dalam. Apa perasaan kamu sekarang? Nampak budak-budak dalam MBX dan kamu sekarang ada di Bira. Tak tahu nak cakap macam mana. Tak kata sedih tu adalah sikit yang kita nak tinggalkan pengalaman kita 2 tahun dan permulaan kita daripada situ. Tapi kena tinggalkan juga untuk kita lebih lagi ke atas. Semalam adalah kali pertama kamu keluar kelompok dalam grup Mira dengan motor gear atas motor Legenda ni. Apa perasaan kamu? First perasaan masa free practice 1 agak mencabar juga sebab kita masuk je kita kena panaskan motor, and then nak kena baca race line, and then kena baca gearing, and then kalau ada masalah ke kat motor kena bagi respon dekat mekanik dengan baik supaya diorang tahu, diorang boleh tolong selesaikan. Okey, itu penting. Saya cakap apa masalah, apa tu teknikal, boleh tak awak deliver soalan atau awak punya feedback kepada mekanik yang mengendalikan awak punya jentera ni? Awak faham tak macam mana karakter motor atau masalah? Boleh tak kamu deliver
passion itu kepada mekanik? Agak susah juga sebab saya memang kalau motor gearing ni saya tak pandai sangat, tapi saya akan cuba bagi diorang faham dan saya akan ni apa itu apa tapi motor goyang diorang akan faham, diorang akan ajar juga saya sebenarnya. Ini bermakna banyak lagi ruang untuk improvement Yep. Okey. So, apa sasaran untuk race hari ni? Round pertama ni? Orang pertama, saya harap kesiap lagi nak race ni saya dapat collect point, dapat top 15 pun tak apa. Itu kira pencapaian saya untuk round pertama kali ni. Dalam perlombaan motor ni, kita mula dengan international dulu. Siapa idola kamu? Anna Carrasco, main MotoGP 3 tak silap saya. Moto3 yang betul. Kenapa? Sebab dia saja perempuan yang sampai ke tahap situ dan saya sangatlah suka sangat dengan dia sebab dia berani. Dia berani sangat-sangat. Dan dia pun jenis hati kering betul loh. Itu sebab saya jadikan dia idola rider perempuan lah. Kamu tahu tak sebelum dia masuk MotoGP, Moto3, apa race dia main? Saya tak pasti. Dia main Kawasaki 350cc. Okay, sebenarnya sebelum ni banyak rider perempuan juga dalam Moto3. Sebelum ni Moto2 pun pernah ada. Tapi Ana tu adalah kira modern punya MotoGP punya rider perempuan pertama. Sebelum tu ada Tomoko, ada banyak pun punya rider pun ada. Lepas tu banyaklah, ada lah. Jadi idola pelumba tempatan, siapa idola kamu? Kalau pelumba dalam Malaysia kan? Ada, kalau dalam Capri ada juga yang dulu pernah mewakili Malaysia pun ada juga, iaitu Afiq Syarin. Kalau dalam Capri kategori 150, Fendi Rosli. Tapi dia dah retired dah tahun lepas. Okay, thank you kepada Kazito Garas sebab sudi interview saya hari ini. Dan thank you juga dekat kawan-kawan, parents saya dan tim dengan yang supporter saya dari luar. Tak ada korang, tak adalah Dini dan tak ada siapa yang akan kena Dini tanpa supporter. Okay? Ada rezeki kita jumpa lagi. Okay kan? Korang jangan lupa like, subscribe dan support Kazito Garas punya Instagram, Facebook dengan YouTube. Tanpa Kazito Garas, tak adalah kita untuk hari ni. Macam mana? Betul? Boleh ke? Boleh. Kau tak ingat apa banyak sangat? Saya lupa. Aduh. Bye-bye.
sama kali hakimi kali terminam kali ayat itu Lukman berhasil lagi lapa dan kali Jepang dia kali dan